Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Hafiz Channel. Bagi siapa yang belum subscribe, sila subscribe. So, kita akan buat latihan kertas percubaan. Pada hari semalam kita dah buat kertas objektif. So, pada hari ini kita nak cuba untuk buat soalan kertas dua, iaitu kertas subjektif dan juga esei. So, untuk video ni kita akan buat bahagian A dahulu. So, macam biasa semua orang tahu ada bahagian A, bahagian B dengan C. A dengan B kena jawab semua soalan. Bahagian C, soalan nombor 11 dengan 12 boleh pilih. So, kita buat dulu bahagian A 20 markah. Dalam exam dia banyak masa yang diberikan ialah 2 jam setengah. So, korang jangan rushing sangat, buat elak-elak je. Okey, yang pertama, seorang murid menjalankan penyiasatan tentang ciri sistem kumpulan darah ABO dalam satu sampel 50 individu. Keputusan ditunjukkan dalam jadual. Okey, jadi style dalam soalan ni adalah dia bahagi data, kita kena masukkan dalam jadual. So, pastikan kita kira dengan betul lah, jangan tersilap. Contoh darah A ada berapa. So, korang boleh kira menegak. Contoh kat sini A ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Macam itu pun boleh. Korang nak melintang pun boleh. Make sure double check, jangan buat mistake. Slow-slow, jangan laju sangat, nanti salah. Okey, so kat sini darah A ada 20 orang, B 5 orang, AB 2 orang, O ada 23 orang. So then, dia cakap apa? Berdasarkan keputusan, sila lukiskan carta palang. Maksud carta palang ni dia adalah macam bangunan-bangunan ni. So, korang lukiskan, dia dah bagi X dengan Y. So, cuma korang masukkan je. So, kat sini korang kena bagi scale sebab maksimum orang dia 23, kita buat sampai 25. So, ada 4 kumpulan darah, darah A, B, AB dengan O. So, make sure jangan buat mistake. Sebab 3 markah ni free je dia bagi. Okay, next dia tanya variasi tu, variasi apa? So, kumpulan darah ni adalah variasi tak selanjar. Dia adalah variasi discontinuous. Dia lahir-lahir je kalau darah O je. Dia tak boleh ubah-ubah. Itu namanya variasi tak selanjar. Kalau variasi selanjar ni macam warna kulit. Contoh lahir-lahir putih melepak tapi asyik main panas dia jadi hitam. Okey, D. Kira peratus kumpulan darah tertinggi. So, tertinggi ialah darah O, 23 orang. Bahagikan dengan tambah semua ataupun bagikan dengan 50 orang murid darab 100. Dapatlah 46%. Dapatlah soalan bahagian yang pertama. Kita kembali kepada soalan yang kedua. Raja 2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji keperluan nitrogen dalam tumbuhan. Pertumbuhan anak benih diperiksa selepas 2 minggu. So, kita tengok jadual yang diberikan. Okay, X ni dia gunakan larutan kultur knop. Maksud larutan kultur knop ni ialah larutan kultur yang lengkap. Semua nutrien ada. Okay, Y gunakan larutan kultur tanpa nitrogen. Maksudnya dalam larutan ni tak ada nitrogen. So, diberikan satu jadual, dia kata berikan pemerhatian anda. X sebab dia pakai larutan kultur knop, pertumbuhan normal daun dan akar. Untuk Y ni, dia suruh agak-agaknya apa jadi. So, agak-agaknya kalau tak ada nitrogen, kita belajar pertumbuhannya akan terbantut dan daunnya akan kekuningan. Okay, simple je. Okey, kita pergi kepada soalan B. Berdasarkan pemerhatian dalam jadual 2, nyatakan satu inference. Berikan satu sebab kenapa sama ada pokok X ni tumbuh subur dan kenapa pokok Y ni terbantut dan daunnya kekuningan. Dekat sini, saya gunakan X. Anak benih X hidup subur kerana menerima nutrien lengkap. Okey, kalau awak nak buat Y pun boleh. Anak benih Y pertumbuhannya terbantut dan mempunyai daun kekuningan kerana tidak menerima nutrien yang lengkap pun boleh. Pilih salah satu je. Dan soalan C adalah soalan kemahiran berfikir. Dia tanya, kenapa kertas hitam digunakan untuk menutup larutan kultur knob? Kalau kita tengok dekat atas ni, nampak ni, dia balut. Dia balut dengan kertas hitam. Balut dengan kertas hitam. Untuk apa? Untuk menghalang cahaya matahari daripada memasuki larutan. Sebab apa? Kalau cahaya matahari masuk,
dia akan menggalakkan pertumbuhan alga. Jadi eksperimen ni dah tak tepat lah. Jadi kita nak tengok pertumbuhan anak benih tapi alga pun tumbuh sekali. Sebab itulah nak halang cahaya matahari daripada masuk, kita balut dengan kertas hitam. Soalan D, terangkan kandungan nutrien dalam larutan Cotton-Nob. Cotton-Nob ni dia mengandungi nutrien lengkap. Dia mengandungi makronutrien dan mikronutrien. Okay, simple je. Okay, next dia kata nyatakan satu makronutrien selain nitrogen. Korang boleh tulis phosphorus, kalium, tak kisah, pilih satu je. Okay, soalan yang ketiga tentang satu eksperimen untuk mengkaji takat lebur bahan X. Ini tentang bab jirim. Korang belajar ada pepejal, ada cecair, ada gas. So, bahan X ni dia kata mengkaji takat lebur ni, maksudnya bahan X ni mula-mula dia pepejal. Bila dia panaskan sampai dia cair, dia nak tengok suhu dia berapa dia jadi cair. Itu maksudnya nak tahu takat lebur berapa. Okay, kita pergi terus kepada jadual yang ditunjukkan. Dia dah bagi masa dengan suhu. Okay, kalau dalam eksperimen, masa dengan suhu. Masa ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Suhu ni adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Itu dalam eksperimen lah. Tapi dalam eksperimen ni lain sikit. Dia tak tanya macam itu. So, dia suruh lukis graf. So, kat sini dia kata, lukiskan graf suhu melawan paksi. So, korang boleh lukislah graf garis macam ini. Jangan pula lukis graf palang. Dia tak suruh lukis graf palang. So, hati-hatilah. Contoh 061. 061. Isi. Kat sini 2 markah. Paksi yang betul akan dapat 1 markah dengan titik yang betul. Okay, so make sure kalau lukis-lukis graf ni jangan malas. Dia dah bagi kita graf, so lukis. Okay, then berdasarkan graf pada anda di 3A, apakah takat lebur bahan X? So, kalau kita tengok balik graf kita, takat lebur tu berada pada ni, pada tempat yang plateau, tempat yang constant. So, ini adalah suhu dia 80 darjah Celsius. So, jawapannya 80 darjah Celsius. Okay, dan dia kata apakah keadaan bahan X selepas 6 minit. Okay, selepas 6 minit, tengok balik pada graf dia. Okay, kalau tengok betul-betul, okay, selepas 6 minit ni, dia dah naik dah daripada 80. Kat sini kan takat lebur kan. Daripada pepejal, dia jadi cecair. Lepas 6 minit, dia cuma keadaan dia adalah cecair. Sebab tu jawapan dia cecair. Okay, dan soalan D, mengapakah suhu bahan X kekal dari minit 3.5 hingga minit 5.5. Ini adalah minit di mana takat lebur berlaku. Jadi, suhu 80 tu takat lebur. Apa yang jadi kat situ? Tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah bahan X. Itulah yang berlaku. Sebab tu dia constant. Okay, dan soalan nombor 4. Okay. Okay, soalan nombor 4 ni tambah cahaya tingkatan 4. So, Raja 4 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat hubungan antara jarak objek dengan jarak imej. Pilih satu nilai yang dicadangkan, 26, 31, 38 untuk ditulis dalam jadual ini. So, kalau kita tengok beza dia, kalau 28 dengan 25 beza 3 kan. So, secara logik yang 34 ni, beza dia akan jadi 3 juga, 31. Okay, next dia kata nyatakan satu hipotesis. Kita guna semakin-semakin je. Jadi kalau tengok kat sini jarak objek ni daripada 10 cm, 20, 30, 40, semakin besar dia punya jarak objek, jarak imej dia semakin kecil. Sebab itulah hipotesis kita, semakin besar jarak objek, semakin kecil jarak imej. Nyatakan satu pemboleh ubah dimalarkan. Kalau jarak objek ni tak boleh. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jarak imej pemboleh ubah bergerak balas. So, yang dimalarkan selain daripada ni. So, kita ambil pasal kanta cembung ni. Awak boleh tulis panjang kata cembung, ketebalan kata cembung dan sebagainya. Okay, next dia kata, berikan dua ciri imej yang terbentuk jika jarak objek U tu ialah 2 kali jarak fokus. Maksudnya U sama dengan 2F. Ini adalah contoh bagi aplikasi mesin photostat. Jadi apa yang terbentuk, imej yang terbentuk ialah nyata dan sama saiz dengan objek. So itu je untuk bahagian A. So jangan lupa ulang kaji, jangan lupa like, komen dan subscribe.
Nanti kita akan buat untuk bahagian B dengan bahagian C. Soalan ni agak susah sikit berbanding daripada set yang kita sebelum ni. Okay, tapi kalau kita buat latihan, insyaAllah boleh buat. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.